Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nok Sinda Jamaludin. Saya daripada DP4B. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan kepada Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Peraturan ini menyediakan satu pelaksana yang boleh mengawal kebersihan premis makanan dan keselamatan makanan bagi melindungi kesihatan rakyat. Selain itu, satu akta makanan bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan penipuan pada penyediaan, penjualan, penggunaan makanan dan mengenai perkara-perkara sampingan atau berkaitan dengannya. Undang-undang dan garis panduannya mengawal keselamatan makanan dari segi kualiti dan juga kesihatan makanan. Selain itu, akta ini juga mengawal keselamatan makanan dari segi kebersihan Peraturan Kebersihan Makanan 2009 yang telah diguna pakai pada hari ini. Peraturan ini diwujudkan bagi mengawal kualiti makanan dan juga kebersihan makanan. Terdapat juga garis panduan pemprosesan makanan yang digunakan untuk memastikan makanan yang diproses mematuhi piawai tertentu. Berdasarkan Kod Amali Kebersihan Makanan 1974, The Code General Principle of Hygiene Regulation nombor 852/2004, Hygiene of Foodstuff dan Regulatory Isi nombor 853/2004, Hygiene Rules of Food Animal Origin. Peraturan Seksyen 10-11 per ayat itu, pengarah atau orang yang diberi kuasa olehnya mempunyai kuasa untuk mengarahkan supaya premis peralatan dan perkakasan makanan yang digunakan berada dalam keadaan bersih dan suci. Manakala Seksyen 11, pengarah atau orang yang diberi kuasa olehnya boleh menutup premis makanan yang tidak suci selama 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul bin Muhammad Nur daripada kelas DP 4A. Prosedur ini menggariskan tata cara pemeriksaan premis, penutupan premis yang tak suci dan ingkar perintah penutupan yang komprehensif oleh pegawai yang diberikan kuasa bagi memastikan berada di standard yang ditetapkan dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Okey. Yang seterusnya adalah mengambil tindakan bagi kes ingkar perintah supaya setiap kes dapat dituduh di mahkamah bagi bukti yang mencukupi dan relevan. Yang seterusnya adalah memastikan perkakas dan peralatan yang digunakan sesuai, bersih dan mudah suci. Okey, yang terakhir adalah mewajibkan program jaminan keselamatan makanan seperti HACCP, GHP dan JMP. Okey, yang kedua adalah skop. Prosedur ini diguna pakai bagi menjelaskan kepada pegawai dan anggota yang diberi kuasa untuk masuk dan melaksanakan aktiviti pemeriksaan premis, penutupan premis tak suci dan ingkar perintah penutupan premis perniagaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seterusnya adalah pegawai-pegawai yang diberikan kuasa untuk melaksanakan pemeriksaan premis. Yang pertama adalah pegawai yang telah diberikan kuasa, iaitu mana-mana pegawai yang dilantik di bawah peruntukan Undang-Undang Kesihatan Awam. Yang seterusnya adalah pegawai-pegawai yang dilantik di bawah Seksyen 3 Akta Makanan 1983, Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit 1988, Seksyen 3 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Yang seterusnya adalah UKKM, satu seksyen kecil yang terdapat dalam bahagian inspektorat. Yang seterusnya adalah PPKP, Pembantu Pegawai Kesihatan Persekitaran. Yang seterusnya adalah PKA, Pembantu Kesihatan Awam. Yang seterusnya adalah PDK, pegawai yang diberikan kuasa yang dilantik di bawah Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Yang seterusnya adalah BKKM, bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Yang seterusnya adalah PKD, Pegawai Kesihatan Daerah. Yang seterusnya adalah IP, Kertas Kesihatan. Yang seterusnya, yang terakhir adalah ID, Diari Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzat Atiramati Syams dari kelas DP4. Saya akan menerangkan tentang penutupan premis tak suci dan ingkar. Penutupan premis tak suci dan ingkar ini mempunyai 14 tindakan. Pertama sekali, menentukan bilangan premis yang perlu diperiksa berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya adalah menyemak daftar premis makanan mengikut kategori premis. Yang ketiga, asingkan fail premis mengikut tag warna ke dalam pelan pemeriksaan premis
yang ditetapkan. Seterusnya adalah mengenal pasti premis yang akan diperiksa mengikut keutamaan seperti aduan, baru dan susulan. Tindakan kedua adalah menyediakan kit pemeriksaan. Menyediakan peralatan pemeriksaan premis mengikut senarai semak. Seterusnya, pastikan kad pengakuan kuasa ada dibawa bersama. Tindakan ketiga adalah memasuki premis. Memperkenalkan diri kepada pemilik premis atau wakil di dalam premis tersebut. Lepas itu, tunjukkan kad pengakuan kuasa anda, nyatakan tujuan kedatangan, dapatkan maklumat premis dan tuan punya premis iaitu nama premis, senarai pekerja, lesen dan sebagainya. Seterusnya, jalankan pemeriksaan dan buat penilaian ke atas premis makanan dengan disaksikan bersama oleh pemilik atau wakil di premis makanan berdasarkan format pemeriksaan premis. Lepas itu, ambil gambar berdasarkan kelemahan yang ditemui. Tindakan yang keempat, hasil pemeriksaan. Jumlah pemeriksaan hasil penilaian dibuat. Menyerahkan salinan laporan pemeriksaan premis kepada pemilik atau wakil pemilik pastikan ia telah ditandatangani. Tindakan yang kelima, kodkan premis mengikut warna. Buka fail jika premis baru. Kodkan fail premis itu yang telah diperiksa berpandukan demand dan keterangan. Seperti merah kurang 65% iaitu tidak mematuhi, kuning 65 hingga 75% mematuhi, hijau lebih 75% iaitu mematuhi. Tindakan yang keenam adalah mematuhi kuning hijau. Penilaian lebih 65% adalah mematuhi kriteria pemeriksaan dan penutupan premis dan akan diperiksa semula berdasarkan warna yang ditetapkan. Laporan pemeriksaan premis berdasarkan premis rutin atau aduan dalam tempoh 7 hari. Sekiranya pemeriksaan dibuat kerana aduan serahkan salinan laporan kepada pengadu jika perlu. Laporan mengandungi maklumat premis dan tuan punya premis hasil pemeriksaan dan gambar. Tindakan ketujuh, tidak mematuhi iaitu warna merah. Penilaian kurang 65% adalah mematuhi kriteria pemeriksaan dan penutupan premis pejabat kesihatan kota tinggi. Fail premis ini akan dikodkan dengan warna merah dan ia perlu dimaklumkan kepada PDK dengan segera. Laporan pemeriksaan premis berdasarkan tindakan Seksyen 10 dan Seksyen 11 Akta Makanan 1983 perlu disiapkan segera dan diserahkan kepada PDK dalam masa 48 jam. Laporan mengandungi maklumat premis dan tuan punya premis hasil pemeriksaan dan bergambar jika ada. Tindakan yang ke-8, mengenal pasti premis yang akan ditutup. Berdasarkan kod warna yang terdapat pada fail. Kedua, PPKP bersama PDK pergi ke premis yang akan ditutup. Seterusnya, memperkenalkan diri kepada pemilik premis atau wakil di dalam premis tersebut. Tunjukkan kad pengakuan kuasa. Seterusnya, tindakan ke-9, notis penutupan premis. Sediakan senarai bongkar jika perlu. Keluarkan perintah penutupan premis makanan kepada pemilik atau wakil bersama arahan kerja. Pastikan perintah penutupan dan arahan kerja dibuat akuan terima oleh pemilik atau wakil. Letakkan notis perintah penutupan premis makanan di tempat yang mudah dilihat. Seterusnya, tindakan ke-10 iaitu memantau premis yang ditutup. Buat pemantauan premis yang ditutup secara berkala untuk memastikan premis yang diarah tutup tidak membuka premisnya tanpa kebenaran sepanjang tempoh penutupan berlangsung. Tindakan ke-11 adalah permohonan buka semula. Pemilik premis boleh memohon untuk buka semula premis dengan mengemukakan borang permohonan dalam tempoh 14 hari. Pemeriksaan semula. Sekiranya terima permohonan bertulis dari pemilik atau wakil atau telah tamat tempoh
selama 14 hari pemeriksaan semula berikut akan dijalankan ke atas premis. Jika premis mematuhi arahan kerja yang telah dikeluarkan, satu surat kebenaran operasi semula akan dikeluarkan. Iaitu, jika permohonan tidak dibuat, perintah penutupan tersebut berkuasa sehingga tamat tempoh 14 hari. Selepas 14 hari, perintah penutupan premis semula akan dijalankan sekiranya masih tidak mematuhi arahan kerja, perintah penutupan baru dikeluarkan. Selepas itu, perlu mengemas kini rekod. Mengemas kini fail-fail premis yang telah diperiksa dan mematuhi perintah seterusnya memasukkan catatan ke dalam rekod bulanan. Tindakan ke-12 iaitu ingkar perintah penutupan. Melaporkan ingkar perintah kepada PDK jika terdapat premis yang melanggar arahan dengan menjalankan operasi di premis walaupun telah diperintah tutup selama 14 hari dalam Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Tindakan ke-13 iaitu menjalankan siasatan bagi yang ingkar perintah. Memastikan premis telah ingkar perintah terlebih dahulu. Dapatkan bukti premis itu beroperasi dengan cara mendapatkan result belian ambil seperti mengambil gambar, membuat laporan polis dan sebagainya. Buka kertas siasatan dan jalankan siasatan seterusnya menyerahkan fail premis berkenaan kepada unit penyiasatan dan pendakwaan untuk tindakan selanjutnya. Yang terakhir, mengemas kini rekod. Mengemas kini fail-fail premis yang telah ingkar perintah dan masukkan catatan ke dalam rekod bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Abdul Aziz. Saya dari DIPEH 4A. Saya akan menerangkan tentang perintah mahkamah ataupun dikenali sebagai penalti bagi Akta Makanan 1983 untuk kesalahan bagi Seksyen 10 dan juga Seksyen 11. Kesalahan bagi Seksyen 10 ialah menggunakan premis atau perkakas yang tidak suci dan bersih. Sebagai contoh, menggunakan premis atau perkakas sebelum perakuan secara bertulis dengan menyatakan bahawa premis atau perkakas tersebut telah dibersihkan atau disucikan. Penalti yang dikenakan bagi kesalahan Seksyen 10 ialah penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Seterusnya ialah kesalahan bagi Seksyen 11 iaitu premis yang tidak suci dan bersih. Contohnya, pemilik premis tersebut mempunyai sebuah kilang ataupun kedai yang memproses sesuatu makanan. Apabila pihak Jabatan Keselamatan dan Kualiti Makanan serta Jabatan Kesihatan menyerbu premis tersebut dan didapati premis berada dalam keadaan yang sangat kotor, maka pemilik premis akan dikenakan penalti oleh Jabatan Keselamatan dan Kualiti Makanan iaitu penutupan premis tidak suci selama 14 hari. Jika pemilik premis masih lagi ingkar, maka akan dikenakan penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Azhar bin Nazwi daripada DP 4B dan saya akan menerangkan tentang isu-isu nasional yang berkaitan dengan Akta Makanan 1983. Terdapat dua isu yang saya boleh terangkan iaitu yang pertama ialah kenyataan akhbar KPK 8 September 2018. Isunya berkaitan dengan penjualan udang garam murah yang didakwa memudaratkan kesihatan. Dia merujuk kepada kenyataan akhbar Ketua Pengawal Kesihatan berdayat 14 Ogos 2018 mengenai isu yang tular di media sosial dan laporan media masas pada 13 Ogos 2018 berkaitan isu lambakan udang garam murah di Malaysia. Ia apabila didakwa telah menyebabkan gatal-gatal
pada bengkak, bengkak hidung, mata berair serta cibik-bibik dan muntah. Ia juga menetapkan bahawa mana-mana orang yang menyediakan atau menjual apa-apa makanan yang ada dalam atau padanya apa-apa bahan yang beracun, merosakkan atau selain memudaratkan kesihatan adalah melakukan sesuatu kesalahan. Dan yang kedua ialah kenyataan akhbar KPK 6 Disember 2019. Isu itulah penjualan dan periklanan susu pisang yang membuat akuan yang dilarang. Pernyataan seperti membantu merendahkan tekanan darah tinggi, membantu membuang toksik dari badan, meningkatkan metabolisme, mengawal setia pengeluaran insulin dan pergerakan oksigen, mengurangkan obesiti dan sebagainya adalah dilarang pada produk tersebut. Selain itu, KKM sentiasa bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM serta pentadbir laman sosial seperti Facebook dan Instagram. KKM memberi amaran kepada semua penjual atau ejen-ejen produk makanan berkenaan untuk menghentikan periklanan yang tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan tidak menyebarkannya di media sosial. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Akta Makanan ini diwujudkan bagi menjaga keselamatan dan kebersihan premis. Seksyen 10 11 Akta Makanan 1985 memastikan pegawai kebersihan dan keselamatan premis makanan bagi melindungi kesihatan pengguna. Selain itu, Akta Makanan ini melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan ketika penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan. Di samping itu, membolehkan orang ramai membeli, memilih dan meneliti premis yang ingin dikunjungi dalam keadaan bersih dan selamat. Akhir sekali, Akta Makanan ini diwujudkan supaya pelanggan dapat meneliti tahap kebersihan mana-mana premis yang dikunjungi dengan wujudnya pelabelan kebersihan di setiap premis sama ada dari kategori A, B atau C. Berikut adalah merupakan satu contoh berita pada tahun 2020 tentang Akta Makanan 1983 bagi kesalahan dan juga penalti yang dikenakan bagi Seksyen 11. Makanan yang diproses diletakkan di atas lantai. Itulah antara kesalahan yang dikesan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dalam pemeriksaan ke atas sebuah kilang pembuatan mi baru-baru ini. Saksikan laporannya. Segalanya terbongkar apabila kilang memproses makanan di Tasik Gelugor ini diserbu Jabatan Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang. Operasi mensasarkan kebersihan premis ini melibatkan 19 anggota dan turut mendapat kerjasama pihak berkuasa tempatan. Bukan buat kerja. Jadi ada lari ya. Jadi akan prosesnya akan jalan ni dan terus ke sini. Dan di sini sepatutnya pangki ni dia kena atas kat sini. Dia tak boleh direct dalam lantai ni lah. Turut diperiksa tempat simpanan dan sumber air yang digunakan oleh kilang ini. Kita tengok air ya. Dia buka proses air, mungkin dia terus ni kot proses. Direct lah. Dia ambil air untuk masak mi tu. Okey. Selain itu, peralatan yang digunakan tidak disimpan dengan rapi dan bersih. Ada peralatan yang tidak dibasuh dan hanya diletakkan di atas lantai selepas digunakan. Mesin yang digunakan untuk memproses mi turut dihurungi lalat dan tidak ditutup dengan rapi. Okey, fine sini. Bagi 14 hari. 14 hari maknanya maksimum penutupan. Dalam kalau you sudah siap apa semua, saya rasa you boleh mohon buka lah. Kalau tak yakin jangan buka. Okey. Premis ini diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 untuk pembersihan semula.